Terima kasih. Saya pertama sekali nak ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan, Pembangunan Mesti yang telah membuat perancangan yang cukup baik, teratur, dan hari ini kita lihat bahawa negara kita telah pun diberi pengiktirafan seperti yang disebut tadi, di antara kadar vaksinasi per kapita di Malaysia kini adalah antara yang terpantas di seluruh dunia. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat di dalam 10 negara ASEAN, Malaysia merupakan negeri yang ketiga yang telah memberikan 2 dos. Pertama Singapura, kedua Kemboja, dan kita yang ketiga. Walau bagaimana usaha kita tidak menafikan, ini kenyataan. Walau bagaimanapun, kita kena balik kepada negara kita sendiri. Saya kena balik ke negeri Selangor, negeri yang terkenal. Memang inilah negeri yang paling banyak yang terlibat dalam COVID-19 ini. Kalau saya tengok data penerima dos mengikut negeri-negeri, dos pertama, Selangor hanya baru dapat 40.8%. Jadi seperti kata saya pada Lembah Kelang, betul, tapi nak compare dengan Putrajaya 38.8%, nak compare dengan Kuala Lumpur 117.2%. Persoalannya mengapa negeri Selangor ini rendah daripada dos yang diterima. Jadi saya nak tanya, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Daripada perangan menteri tadi, mereka telah ada dasar, ada peak, ada dasar dia, ada target 4 kumpulan. Persoalan yang saya nak tanya, adakah agihan vaksin ini akan mengikut? Adakah mengikut jumlah penduduk ataupun mengikut tentang Selangor yang paling ramai 50% terlibat dalam COVID-19 ini? Sepatutnya vaksin ini kena lebih kepada negeri Selangor. Dan juga saya juga tadi kita juga faham, selain daripada Mesti, mereka kerajaan juga ada satu program yang dipanggil program PIKAS nama dia, yang melibatkan agensi-agensi kerajaan. Tetapi satu perkara yang saya tunggu Menteri ucap tadi, ada satu lagi sebenarnya. Tadi banyak yang bangkit dengan usaha kerajaan negeri. Saya ada di sini bahawa sebenarnya kerajaan telah buat ada satu SOP, permohonan pembelian vaksin COVID-19 oleh kerajaan negeri dan pihak swasta. Ini telah pun dikeluarkan pada 15 Jun 2021. Persoalannya, mengapakah SOP ini tidak dipatuhi? Mengapakah tidak diberi peluang kepada negeri-negeri dan juga pihak swasta membeli sendiri vaksin ini, dengan ini boleh membantu kerajaan federal? Saya tahu jawapannya adalah kerana mungkin vaksin tidak cukup. Tadi ramai yang kata vaksin tidak cukup. Tetapi saya nak jelaskan di sini bahawa daripada 8 vaksin yang diumum tadi, satu vaksin iaitu Sinovac. Sinovac ini telah ada di dalam negara kita sejak tahun 2018 sebelum ada COVID-19. Siapakah yang menguruskan Sinovac ini? Ialah syarikat Pharmanager. Pharmanager ini ialah syarikat GILC di bawah LTIT. Dan saya sendiri turun dengar taklimat daripada Pharmanager, pergi lewat tengok dia punya stok. Malam tadi saya telefon CEO dia, pagi tadi saya telefon lagi timbalan CEO nak dapat fakta yang betul. Daripada fakta yang saya dapat, jelas bahawa Pharmanager mereka ada program sendiri. Dia ada fill and finish yang mana mereka boleh mengeluarkan sendiri, selain mereka boleh import direct daripada luar negara. Bulan lepas mereka terpaksa tolak 2 juta. China antara kita terpaksa tolak 2 juta. Sebab apa? Sebab simpanan yang ada di Pharmanager setelah mereka beri kepada kerajaan 14.4 juta, masih lagi hari ini ada 3.2 juta di dalam simpanan Pharmanager. Persoalannya, mengapa tidak boleh dijual? Vaksinnya ada pada Pharmanager, dan dalam prosedur diperjelas mengatakan bahawa, kalau kita tengok di sini, bahawa kos perolehan vaksin COVID-19 adalah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan pihak swasta, dan tidak boleh menggunakan sebarang peruntukan atau dana daripada kerajaan persekutuan. Mereka tak beli sendiri. Betul, dan juga ada letak syarat, dengan syarat bahawa pihak swasta tidak akan mengganggu perancangan dan pelaksanaan program imunisasi COVID. Jadi dengan adanya lebihan ini, saya nak tanya, mengapa tidak boleh dijual? Biarlah kerajaan negeri beli, biarlah pihak swasta beli. Di negeri Selangor kita tengok kerajaan negeri patut beli dan dia boleh bagi kepada rakyat negeri Selangor.
dan juga kilang-kilang banyak di Negeri Selangor, mengapa tidak dijual terus kepada kilang-kilang ini. Jadi hari ini memang dah dijual, baru jual 800 dus kepada Negeri Selangor, tetapi jual pada anak kerajaan Negeri Selangor, Selkir, tak tahu saya namanya, Selkir pula dia pergi jual pula kepada syarikat RM350 satu untuk 2 dus. Mengapa perkara ini berlaku? Mengapa mengambil kesempatan? Mengapa melalui orang ketiga? Mengapa mesti bagi pada syarikat? Mengapa tidak jual terus kepada syarikat-syarikat ini? Jadi apa masalahnya? Kerajaan federal dan kerajaan Negeri Selangor ni? Adakah kerajaan Negeri Selangor ni kerajaan pembangkang PS? Saya nak minta soal COVID-19 ni jangan fikir parti, tepikan faham politik. Kerana dia tak kenal orang UMNO ke orang PS ke orang PKR, dia tak akan kenal. Semua akan kenal. Jadi saya nak bagi habis. Jadi sebab itu saya nak minta kerjasama walaupun guna pos untuk katanya harap terima kasih kepada menteri, kerana menteri sendiri telah turun ke Negeri Selangor mengadakan mesyuarat dengan menteri besar dan berbagai-bagai. Terima kasih juga turun kat Tanjung Karang tolong kita. Tetapi saya tak tahu sebab apa di Selangor ni menimbulkan masalah. Adakah kerana kerajaan Negeri Selangor ada perancangan sendiri? Kita di sini di peringkat negeri, di peringkat federal kita ada PIK, PICK yang disebut. Di Selangor pula dia ada sendiri, dia ada Selvat. Di federal kita ada Mai Sejahtera. Di Negeri Selangor pula dia ada Selangkas. Jadi saya tak tahu adakah kerajaan Negeri Selangor di bawah PIK nak memandai-mandai, cuba nak tengok dan lebih hebat daripada kerajaan federal. Akhirnya kita lihat yang menjadi mangsa ialah rakyat. Jadi saya nak merayu kerajaan federal, kerajaan negeri, tolong ketepikan orang politik. Marilah kita kerjasama, kita kena benarkan bagi kerajaan negeri beli, bagi swasta beli, dan lepas itu kita bagi agihan kerja-kerja ini. Dan saya tinggal tengok kalau kita boleh buat perkara ini di Selangor, tak apa, federal teruskan, dia ada program dia sendiri, PIK ke Selangor, whatever program dia ada, kita teruskan. Tetapi di Selangor boleh tolong rakyat. Selangor beli bagi pada rakyat. Kilang-kilang mereka uruskanlah industri mereka sendiri, tak perlu melalui orang ketiga. Dan kita tahu ramai pendatang asing kerja pekerja sini kerja di kilang-kilang, kerja di sektor pembinaan. Sebab apa kita tak bagi syarikat ini yang mungkin ada untung? Saya dengar ada syarikat yang besar Tok Globe, saya dengar nak beli pun tak dapat. Sebab apa? Jadi sebab itu mesti disusun kembali. Saya percaya ramai ahli parlimen cakap pasal pusat PPV. Saya nak kata sekarang alhamdulillah saya berjaya. Sebulan saya buat, hari ini lebih 30,000 Wajah Garang saya telah dapat laksanakan. Kenapa? Kerjasama yang baik antara kerajaan federal dan juga kerajaan negeri untuk melaksanakan program ini yang diresmikan oleh menteri kita. Dan Masih tamat. Boleh pergi jalan ni lepas ni. Bagi mana ditunggu di Selangor Yusuf Selangor. Terima kasih. Terus dah tamat lagi. Terima kasih Menteri Speaker. Saya dah tamat sebenarnya. Terima kasih kepada Menteri. Saya nak tunjukkan isu ini kepada Menteri Berkenaan. Di Kelang sebenarnya sekarang kita ada 1.5. Kelang mencelang ke apa? Celang. Sebab kami tunggu. Kalau celang kita tanya pada saya pula, jadi menteri pula. Bukanlah. Sebab ada 3 minit boleh teruskan lah. Bukan. Ada 3 minit boleh teruskan lah. Minta pandangan lah. Minta pandangan kerja sekarang. Okey. Banyak yang salah gunakan kita ada population sebanyak 1.5 juta orang. Tapi hingga hari ini hanya 11% yang ada 2 dos. 11% daripada 1.5 juta orang. So saya minta pandangan Norman, sebab di Kelang tu kita mesti tingkatkan PPV dan untuk mendapat pendapatan orang ramai lah. So saya berfikir adakah sekarang kerajaan mesti memberikan lebih PPV kepada Kelang, memandangkan Kelang merupakan satu kawasan di mana tekanan COVID-19 terlalu teruk dan banyak orang sakit. So minta pandangan. Dan juga satu lagi, Menteri pun telah mengatakan bahawa penonton SPM akan diberikan suntikan. Saya minta Menteri Tanjung Karang minta Menteri bila SPM tu, bila penonton SPM akan diberi suntikan, bila proses itu akan bermula. Terima kasih. Ya, kita faham. Saya kata tadi kerajaan ni dia nak betul-betul program daripada mereka dah atur. Mereka dah ada PIK-nya,
Lagi tadi yang kerjasama dengan Pak Ustaz Kementerian apa ada program. Saya bukan sahaja sekolah, IPT pun sama. Saya dengar IPT tadi disebut tapi tak cukup sebenarnya, ramai lagi yang menunggu. Jadi saya setuju. Sebab itu saya kata tadi, tolong memang Sabah semua perlu kita tak nafikan, tetapi kena bagi Selangor yang lebih 50% di Selangor. Dalam Selangor pula kena tengok pula. Mungkin kadang-kadang dapat sikit tak apalah, tapi Kelang kita bagi lebih. Sebab Kelang itu yang amal punca dia. Jadi perkara ini mesti dilihat bukan saja dasar, tetapi dari segi agihan dan juga pelaksanaannya. Inilah harapan yang akhir. Tuan Speaker, saya nak tanya tu pada Tuan Speaker sendiri, yang Tuan Speaker. Tadi disebut bahawa ramai kuasa ada berkilangan di dalam parlimen ini. Saya nak tanyalah, saya mungkin saya silap, saya minta maaf. Yang saya faham, di dalam kawasan parlimen ini kawasan immunity. Pihak penguasa sepatutnya tak boleh masuk. Nak mantau orang saman, tak boleh melekat ke arah speaker, baru boleh masuk. Tapi kalau dah pihak penguasa boleh masuk dalam kawasan parlimen, mana ada immunity kita? Jadi kalau saya salah, saya minta maaf. Yang saya faham, setelah 25 tahun saya tidak di parlimen, saya rasa dulu memang tak boleh. Tak tahu lah kalau tu pemangkang di dulu benar-benar tadi. Yang saya tahu ini kawasan immunity. Kenapa Pak Kuasa masuk? Tahun lepas ke 2 tahun lepas, apabila pegawai kesihatan ada saman, orang risau rokok dalam kawasan ini, maka kita tak boleh. Kenapa hari ni boleh? Dia boleh ambil gambar, macam kita tengok kerja salah, boleh kena ambil gambar polis masuk semua. Saya nak boleh, tapi kena tunggu Allah pagar lah. Bukan di dalam kawasan parlimen, ini kawasan immunity. Saya nak minta komen lah daripada Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih.